بالبقاء والقدم منزل الشرائع تترى من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء وخير العرب والعجم نحمده على شرف الخلافة في أرضه ونسأله المن على عبيده الفقراء من كرمه وفضله إنه كان بالمؤمنين رحيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين سبحانه منح الهداية لراغبها والجنة لطالبها وحمى من النار هاربها وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الهادي الأمين قدوة العاملين بما يرضي رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita sebagai hamba Allah, ialah nikmat Islam dan nikmat iman dan rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sedia untuk kita dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curah terhadap kita. Maka alhamdulillah juga di atas umur yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan siapakah kita boleh hidup di saat ini. Saat yang mana kita telah tunai satu ibadat yang paling besar dalam Islam. Bagi orang yang kuasa, ia telah tunaikan rukun yang kelima daripada rukun Islam. Maka bagi orang yang tak kuasa, ia telah penuh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hari Arafah dan apa yang mereka milik daripada harta mereka kurbankan binatang-binatang ternak untuk pahala dan untuk menjadi seorang bantu masyarakat di dalam Islam kita ini. Maka dari keadaan itu berjayalah orang yang turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjayalah orang yang kenal apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan syariah kita, undang-undang kita, undang-undang Islam yang telah fardukan atas kita dan telah menggalakkan kita dapat tunai. Kita tunai dan kita buat dengan penuh pengertian, dengan penuh pengetahuan, dengan kita tahu, dengan kita orang panggil kata buat dengan kehendak diri sendiri. Itulah orang panggil kata al-qabul, terima daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana syaratnya ialah ikhlas dan amal. Maka adalah kita duduk daripada akhir tahun daripada tahun hijrah. Boleh jadi 9 hari lagi ataupun 8 hari kita masuk dalam tahun baru, bila semula Mid-Aqah 1 ialah masuk dalam bulan Muharram. Tapi sebelum kita nak sampai di sana, cuba kita tengok keadaan orang panggil kata diri kita, ataupun kita tengok kepada perkara-perkara yang diedarkan hak duk musim dalam dunia sekarang ni, ataupun benda-benda yang duk jalan di atas dunia yang mana digunakan oleh manusia, seperti syarikat, seperti barisak. Kita kata dari barisak saat ini ia ada setiap hari orang nanti cuci banci dia. Dan orang panggil pendahari dia saat ni, nanti duk cuci kanggung dia saat ni, duk cuci banci dia saat ni, satu demi persatu, sekuk sama sekupai, maka dimasukkan dalam hitungan hak hari ye. Apabila sampai tahun ni juga dihitungkan sekali lagi, nak tahu kata banyak manakah kerjaan dia, laba dia, kejayaan dia, persen berapa.
Semua tu panggil kata dalam syarikat dan dalam barisan, dalam masjid, dalam komuniti, dalam segala organisasi, orang panggil kata dalam segala bentuk kerja berjamaah ataupun kerja ramai ada hitungnya, sehingga dalam keluarga pun ada juga begitu. Yang kita nak di sini ni ialah, adakah kita tu sipir banci untuk kita? Adakah kita hitung banci kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita? Ini orang panggil kata satu kesedaran yang pasti kita kena ambil. Allah Subhanahu wa taala firman katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu ini kamu tak perhati ke? Mu tak tengok ke? Mu tak ambil hitungnya ke? Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala letakkan satu bab, satu tajuk yang besar sekali untuk kita ambil perhatian, untuk kita ambil peringatan di atas diri kita tentang diri kita. Bukanlah hanya kita tu gunakan mata kita saja. Gunakan mata kita saja tengok kepada satu perkara, itulah hak kita nampak. Maka dengan mata inilah paling bahaya sekali. Kita tengok hak orang ya, hak kita sendiri kita tak tengok diri kita. Wa fi anfusikum, di dalam diri kita sakningnya. Maka kita nanti duk tadabbur, duk tengok hak orang saja, hak diri kita tak ada peduli. Maka ini adalah satu kerugian. Rugi kita di situ. Maka dalam hal keadaan itu Allah Subhanahu wa taala sifat orang yang mana pandai hitung diri, pandai murajaah, pandai orang panggil kata cek diri sendiri. Dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala firman kata, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa amma man tagha. Apabila gapo sidang jawabnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila tipanya, sapanya at-tammatul kubra, hari yang bala yang besar sekali, hari kehancuran, hari tammah, orang panggil kata hari gempa, hari hancur, ialah hari kiamat yang besar. Gapo timbul? Hari itu Allah SWT kata, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Di hari itulah setiap orang itu, manusia peribadi seorang-seorang, yatadhakkar, ia ingat apa yang ia lakukan di atas dunia ini, apa yang ia lakukan dalam diri dia sendiri. Wa burrizatil jahim liman yara. Maka di hari itulah Allah Subhanahu wa taala menglahirkan ataupun menampakkan neraka Jahannam bagi siapa yang Allah SWT beri nampak. Siapa yang nampak neraka ini? Cuba kita mikir. Siapakah yang Allah SWT beri nampak neraka? Orang yang deraka. Orang yang deraka itulah yang nampak neraka. Wa amma man tagha fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya Allah, adapun orang yang deraka, orang yang melampaui, orang yang lakuh batas sikit Allah Subhanahu wa taala letak halal haram tak tahu duk mana, maka orang panggil kata orang tara, orang melampau, orang yang zalim diri sendiri. Wa atharal hayatad dunya, dan ia semata-mata hidup hendak dunia semata-mata. Ia mendahulukan hidup dunia ini. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala kata, fa innal jahima, dan sesungguhnya jahim, neraka Jahannam, hiyal ma'wa, tempat tinggal dia, tempat duduk dia ni ialah jahim. Allahu akbar. Nauzubillah min jahannam. Dan kita tak berlindunglah diri kita daripada neraka Jahannam. Hiyal ma'wa. Ma'wa ni tempat kediaman, tempat kita duduk senang. Orang panggil kata kalau ada tempat boleh tidur, boleh makan, boleh berehat, orang panggil kata ma'wa, tempat duduk yang senang. Maka orang yang mana Allah SWT kira kata cinta dunia,
syukur kepada dunia, mendahului dunia, akhirat tu tak ada ingat langsung, maka jahannamlah tempat kediaman dia. Wa amma man khafa maqama rabbih, tetapi siapa wahai hamba Allah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada maqam keagungan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia kata Allahu Akbar, dia kenal kata Allah itu maha besar. Apabila dia kata subhanallah, dia tahu kata Allah itu maha suci. Apabila dia kata alhamdulillah, dia tahu kata syukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang yang begitu khafa maqama rabbih, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia tegah, dia sekat nafsu dia nya ikut hawa dia, ikut kehendak dia. Orang panggil kata nafsu syaitan dia, turut syaitan. Maka ia tegah, dia sekat nafsu dia ini, maka ia termasuk dalam orang gapo? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya syurgalah tempat kediaman dia. Di sini sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok dari diri kita. Karena tujuan yang besar di sini ialah kita nak rajak pada diri kita, gapokah kita telah buat daripada amal kita setahun yang lepas. Daripada kita puasa hari Arafah, bagi orang yang puasa lah, orang yang tak puasa tu Allah alam setara mana, tapi insya-Allah kita suka baik kata mereka tu puasa. Bagi orang yang puasa Arafah, Allah SWT cedera dah keampunan untuk dia setahun, dan keampunan tahun depan pula setahun. Maka dia ada taufik dan hidayah, dia ada taufik dan hidayah untuk amalan yang soleh masa depan. Taufik dan hidayah masa depan. Tapi kita kena hitung diri kita, apakah yang kita lakukan telah lepas, apakah kesilapan kita, apakah kerugian kita daripada masa-masa kosong kita yang kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebenarnya kita ni orang muslimin hak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang panggil kata ia tu arafna Allah, orang panggil kata dia tu kenal Allah. Seorang Abu Ishaq, seorang tabi'in, dia kata araftumullah, kamu kenal Allah, falam tuaddu haqqaha, mu kenal Allah Subhanahu wa taala tapi mu tak biasa tunai hak yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Allah Subhanahu wa taala suruh semaya, kita tak semaya, suruh puasa, kita tak puasa, suruh buat kebaikan, kita tak buat, suruh sedekah, suruh buat baik, suruh buat segala taat kepada Allah SWT, maka orang yang mengucap la ilaha illallah itu tak buat, maka ia tidak tunai hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ni hari-hari kata aku ni turut sunnah Rasulullah, ikut Nabi SAW, dalam lidah kita tu Rasulullah sallallahu, tapi sebenarnya kita tak ada turut satu pun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kita telah tinggal. Maka manakah daripada cinta kita yang kita telah katakan dalam diri kita, kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Dan kita baca Quran, hak baca Quran tu berapa puluh persen lagi daripada umat kita di tempat kita ni hak tak pandai baca Quran. Kita lagi boleh baca Quran, tapi hak pandai baca Quran pun, hak ingat Quran dah pun, walam ta'malu lahu, dia kata mu tak ada buat kali hak mu pandai daripada Quran saat ni, ingat saja, ngapa saja, baca saja, tafsir pun tak ada baca. Maka apakah kita nak reti, apakah kita nak pandai, kita nak tunai gapo daripadanya? Kalau reti pun tak sih turut, kacau dok takwil kat tu, kacau dok royak kat tu hukumnya, maka tak turut juga hukum Al-Quranul Karim. Dan juga kita dok makan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Cuba kita mikir hal lepas kita. Dan kita dok makan kan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Adakah kita telah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita telah sedekah? Adakah kita telah halal kok dengan cara rahsia kepada orang-orang yang susah, geletak di celah pintu orang ke? Adakah kita buat lagu tu daripada sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dok makan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala ini, adakah kita ni ada syukur? Kita ni telah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap pribadi kita semua ni
Umat Islam kita semua ni tahu kata inna syaitana lakum aduun. Tahu kata sesungguhnya syaitan itu seteru. Tapi kita ambil jadi saing berlaku. Kita pergi ambil syaitan itu jadi saing. Kita pergi turutkan langkah jejak syaitan. Syaitan mana apa ni, segala jejak langkah syaitan jejak gi, kita pun turut gi bersama. Maka ini adalah satu kerugian bagi kita. Nah, apakah kita manusia ni kacau dah nak turut jejak langkah syaitan, nak turut hak syaitan, ajaran syaitan, nafsu syaitan saat ni tu. Dan juga kita beriman dengan syurga itu adalah benar, tapi kita tidak ada buat apa perkara untuk jalan syurga. Dan kita tahu kata neraka itu benar, dan juga kita tidak lari daripadanya. Dan juga kita tahu kata mati itu benar. Mati itu benar, tapi kita tak ada cerdas sekarang habuk untuk mati kita. Ini cuba kita mikir dalam hidup kita lah, sebelum pada kita nak terima tahun hijrah baru ini. Maka juga kita ni salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana gaduh dengan keaiban orang lain. Hal keaiban orang lain kecek tak khabar. Tapi kita lupakan keaiban diri kita sendiri. Keburukan diri kita sendiri kita tak ada sentuh sikit habuk. Kalau orang sentuh merah mata kita nak marah. Tapi kita nak sentuh keaiban orang, penuh lidah, penuh mulut. Siapakah suka tu berlaung. Dan juga sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah tanya orang mati banyak mana. Kadang-kadang ayah kita, kadang-kadang ibu kita, kadang-kadang mak apa ni tok kita, abang kita, adik kita, anak kita pergi tanya. Tapi adakah kita ambil pengajaran? Adakah kita ambil pengajaran daripada kita sapa di kubur? Ataupun seorang mati kita pergi tengok. Maka kalaulah kita tidak ambil pengajaran di situ, maka bilakah kita nak khabar lagi? Maka sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita hitung diri kita. Adakah kita sedar dalam hal keadaan yang telah lepas, dalam hal perkara-perkara yang disebut tadi? Kerana sebaik-baik nafsu, dan sebaik-baik nafsu ialah Allah Subhanahu wa taala kira kata hak maha sekalinya martabat nafsunya ialah an-nafsul lawamah, nafsu yang mana suka cela diri sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, la uqsimu bin nafsil lawamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan juga aku bersumpah dengan nafsu yang bersuka cela diri sendiri. Dia buat salah pak, Allah yang mikir kata apa buat salah saat ni. Mana kata dia buat salah lek pagi lek malam dia mikir astagfirullah. Dia buat salah lek malam balik pagi dia mikir pula hal dosa dia. Ya astagfirullah. Maka itu sebaik-baik nafsu. Maka orang panggil kata sesenai-senai nafsu ialah nafsu al-mutmainnah, yang mana Allah Subhanahu wa taala letaknya di dia tu sebagai gapo? Orang panggil talawamah dan mutmainnah. Maka itulah yang dikehendakkan, itulah yang dikehendaki kita daripada nafsu kita. Kerana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang bertenang, udkhuli, panggil Allah SWT, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah. Maknanya matilah kamu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha penuh, sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sidang Jumaat rahmat Allah sekalian. Sedarlah diri kita. Hitunglah diri kita dalam masa kita. Qala Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian. Kerana Allah SWT sumpah dengan masa. Manusia tu dalam rugi dalam masa dia. Tapi orang yang tak rugi dalam masa hidup ini ialah orang yang buat amalan yang soleh, orang yang beriman dan beramal yang soleh, dan juga gapo, dan juga sabar. Sama-sama sabar, dan orang panggil kata sama-sama wasiat di atas kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dan sama-sama kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nak baiki diri saat ni, pasti kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dah kita tak berjaya. Maknanya tidak ada harapan seorang yang tidak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita kena letak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dalam diri kita. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan kita dalam ibadat kita saat ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu banyak gatik kita berdoa, kerana Nabi SAW kira kata banyak sekali berdoa kepadanya dengan seperti doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Hei ya Allah yang maha hidup, yang mana kekal, dengan rahmatmu kami minta pertolongan. Dengan rahmatmu kami minta pertolongan. Makna kata kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aslih li sya'ni kulluh, wa baikilah bagiku segala kehidupanku ini. Wala takilni, dan janganlah kamu serahkan khija nafsuku ni, khija semua ni kepada nafsu aku. Nah, ni doa Nabi SAW. Sama-sama kita ambil usaha belajar dalam keadaan kita, insya-Allah taala Tuhan beri pertolongan kepada kita, dan kita boleh hitung diri kita insya-Allah taala jadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nas'aluka Allahumma an tamnahna ar-ridha wat tuqa wal huda wa an taskuba fi nufusina برد اليقين وأن تورثنا دروب الصالحين في دنيانا حتى نلقاك وهو راض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.